Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Muhammad Nur Hakim binti Rusli bersama dua orang rakan lagi, iaitu Rais Fakri dan Nabila Syairah, akan membentangkan mengenai rancangan pengajaran harian bagi subjek anatomi dan fisiologi manusia. Okey. Kumpulan kami diberikan tugas untuk merancang pengajaran harian bagi topik sistem kardiovaskular. Pengajaran topik sistem kardiovaskular ini akan dilakukan pada minggu kelima yang bertarikh 19 Februari 3, 2022, iaitu pada hari Isnin. Topik sistem kardiovaskular ini akan diajar kepada murid 5 sains sukan yang mengambil masa selama 2 jam, iaitu dari 8 pagi hingga 10 pagi. Secara khususnya, topik sistem kardiovaskular ini adalah di bawah mata pelajaran sains sukan. Yang pertama kali, saya akan terangkan standard kandungan RPH, di mana murid akan diajar 3 subtopik, iaitu yang pertama, pengenalan sistem kardiovaskular yang melibatkan komponen-komponen utama sistem kardiovaskular seperti jantung, darah dan saluran darah. Yang kedua pula ialah fungsi sistem kardiovaskular. Okey, subtopik yang kedua adalah struktur dan fungsi bahagian-bahagian jantung, di mana murid akan mengenali jenis lapisan-lapisan jantung seperti perikardium, myokardium dan juga endokardium. Subtopik yang ketiga adalah ruang-ruang jantung, di mana murid akan mengenali ruang jantung, iaitu atrium dan juga ventricle. Yang terakhir adalah murid akan diajar mengenai injak jantung. Seterusnya, saya akan pergi kepada standard pembelajaran, iaitu hasil pembelajaran. Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid boleh mendapat 3 domain, iaitu domain psikomotor, domain kognitif dan juga domain afektif. Okey, domain yang pertama iaitu domain psikomotor. Murid dapat membezakan lapisan-lapisan jantung, iaitu perikardium, myokardium dan juga endokardium. Bagi domain psikomotor lagi, pelajar dapat menghuraikan fungsi sistem kardiovaskular. Okey, bagi domain kognitif pula, murid dapat melabel ruang-ruang jantung, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti komponen-komponen yang ada pada sistem kardiovaskular. Domain yang terakhir iaitu efektif, di mana murid menunjukkan minat dengan memberikan sepenuh perhatian semasa sesi pembelajaran dan pengajaran sistem kardiovaskular. Seterusnya adalah mod pembelajaran, di mana guru menggunakan kaedah perbincangan dan juga pembentangan. Yang kedua iaitu pembelajaran luar bilik darjah, dari segi lawatan ke makmal-makmal biologi ataupun makmal-makmal sains. Seterusnya, saya akan menerangkan aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDPC atau ringkasan aktiviti.
Okey, dalam ringkasan aktiviti ini terdapat fasa pengenalan, fasa perkembangan, fasa penutup, penilaian kendiri dan juga refleksi. Okey, kita pergi kepada fasa pengenalan. Okey, bagi set induksi, murid diminta untuk berlari setempat selama 1 hingga 2 minit di ruang yang disediakan. Aktiviti ini adalah untuk mencungkil idea dari murid, iaitu guru mengajukan soalan kepada murid secara berpasangan tentang apa yang mereka faham berdasarkan aktiviti larian setempat yang dilakukan. Yang kedua, iaitu fasa perkembangan. Dalam fasa perkembangan ini, kami menjadikan 2 aktiviti, iaitu aktiviti yang pertama adalah rally table, aktiviti kedua think, pair and share. Okey, bagi penilaian, guru akan menggunakan kaedah kuis untuk menilai setiap pemahaman murid. Yang seterusnya adalah fasa penutup, iaitu rumusan pencapaian murid dengan refleksi murid. Okey, bagi penilaian kendiri, murid akan menulis di hujung waktu kelas pembelajaran sebagai maklum balas tentang penyampaian guru tersebut. Bagi sesi refleksi, murid dapat mengenal pasti dan memahami tajuk sistem kardiovaskular ini. Seterusnya saya akan memberitahu tentang alat bantu mengajar ABM atau bahan bantu belajar BBB. Okey, dalam kaedah ini kami menggunakan alat bantu belajar yang pertama, buku teks sains sukan. Yang kedua, buku rujukan. Yang ketiga, pen atau pensel. Yang keempat, kertas A4. Yang terakhir adalah slideshow presentation. Seterusnya adalah rujukan atau sumber. Okey, guru akan menggunakan sumber dari YouTube, iaitu dengan menunjukkan video-video tentang sistem kardiovaskular. Yang kedua, buku teks sains sukan tingkatan 5. Yang terakhir adalah buku rujukan untuk tambahan ilmu bagi sistem kardiovaskular. Yang terakhir adalah refleksi. Dalam penulisan refleksi ini, murid akan dapat mengenal pasti dan memahami tajuk sistem kardiovaskular secara menyeluruh dan akan digunakan pakai semasa penilaian dilakukan. Seterusnya adalah mengenai kemahiran insaniah atau elemen merentas kurikulum, iaitu EMK. Okey, yang pertama adalah bahasa, yang kedua nilai murni, yang ketiga sains dan teknologi, yang keempat kreativiti dan inovasi, dan yang terakhir adalah pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua adalah aras pembelajaran yang diguna pakai semasa pembelajaran dan pengajaran ini untuk mengenali tahap pemikiran setiap murid, iaitu yang pertama mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasi, dan yang terakhir adalah menilai. Bagi pentaksiran dan penilaian, guru akan menggunakan kaedah, iaitu latihan bertulis, pemerhatian, kuis, lisan, iaitu percakapan di antara murid dan guru, lembaran kerja, kerja secara berkumpulan, dan juga pembentangan. Okey, sekian daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya, iaitu Nabila Syahirah. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Wakin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Rahibah dan rakan-rakan seperjuangan. Saya Nabila Syahirah binti Nafi dengan nombor matrik D2091-2091-529. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai fasa pengenalan dan fasa perkembangan. Kita pergi kepada fasa pengenalan. Set induksi. Mengambil masa 5 minit. Murid berlari selama 1 hingga 2 minit di ruang yang disediakan. Aktiviti mencukil idea.
Guru mengajukan soalan kepada murid tentang apa yang mereka faham berdasarkan aktiviti harian setempat yang dilakukan. Soalan yang akan diajukan kepada murid ialah, apakah organ dalaman yang terlibat semasa melakukan aktiviti tersebut? Seterusnya kita pergi kepada fasa perkembangan. Pada fasa perkembangan terdapat 2 aktiviti yang akan dilakukan. Kita pergi kepada aktiviti pertama. Aktiviti pertama akan mengambil masa 30 minit. PAK 21 Rayleigh Table dengan tajuk Pengenalan Sistem Kardiovaskular. Aktiviti guru. Guru akan membahagikan pelajar kepada kumpulan. Setiap kumpulan akan mempunyai 4 atau 5 orang pelajar. Seterusnya, guru akan memberikan kertas yang mempunyai lukisan jantung. Aktiviti murid. Murid akan membuka buku teks ataupun buku rujukan dan meneliti komponen serta fungsi sistem kardiovaskular. Seterusnya, murid melaksanakan aktiviti melabelkan komponen jantung dan menghuraikan fungsi jantung. Selepas pada itu, murid membentangkan jawapan dalam masa 5 minit. Alat bantu mengajar ataupun bahan bantu belajar ialah buku teks sains sukan, buku rujukan dan kertas lukisan jantung. Pada aktiviti yang kedua akan mengambil masa 30 minit dengan PAK 21 Think, Pair and Share dengan tajuk struktur dan fungsi bahagian-bahagian jantung. Aktiviti guru. Guru membuka tayangan video YouTube mengenai lapisan jantung dan ruang-ruang yang berada pada jantung. Seterusnya, guru mengarahkan wakil bagi setiap kumpulan ke hadapan untuk melakukan permainan osom dan menang ataupun kalah perlu menjawab soalan yang akan diajukan. Soalan yang akan diajukan kepada murid ialah, yang pertama, berapakah jumlah lapisan dinding jantung? Yang kedua, namakan satu lapisan dinding jantung. Yang ketiga, namakan ruang-ruang jantung. Dan yang keempat, nama injap jantung. Aktiviti murid. Murid menonton tayangan video YouTube dan memahami tentang lapisan jantung dan ruang-ruang yang berada pada jantung. Seterusnya, wakil setiap kumpulan melakukan permainan osom. Wakil setiap kumpulan yang menang ataupun kalah akan menjawab soalan yang akan diajukan. Alat bantu mengajar ataupun bahan bantu mengajar ialah video. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Cikgu Rais untuk menerangkan fasa seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rais Fakri bin Azhar, pemegang nombor matrik di 2019-209-1515, ingin membentangkan RPH di mana saya akan menerangkan fasa penilaian. Di dalam fasa penilaian, guru mengagihkan handouts ataupun lampiran kuis mengenai sistem kardiovaskular, iaitu struktur dan fungsi bahagian-bahagian jantung. Para pelajar dikehendaki menjawabnya sambil merujuk maklumat dalam buku teks dalam masa 15 minit. Alat bantu mengajar ataupun ABM yang digunakan adalah handouts dan juga buku teks. Berikut adalah contoh-contoh soalan kuis yang akan diberikan oleh guru di dalam handouts tersebut. Seperti yang anda lihat, dalam RPH ini juga disediakan jawapan-jawapan bagi handouts tersebut. Seterusnya adalah fasa penutup. Ujian penilaian akan dilakukan untuk menguji dan melihat tahap kefahaman murid tersebut. Guru melakukan borang soal selidik. Borang soal selidik mengandungi contoh soalan berikut. Adakah pembelajaran hari ini membantu dalam kehidupan seharian anda? Dan juga adakah anda faham apa yang diajar dalam pembelajaran kelas hari ini? Di dalam borang soal selidik ini juga terdapat soalan yang berbentuk skala penilaian, di mana arahan untuk menilai skala penilaian ini adalah sila bulatkan pada ruang penilaian dari nombor 1 hingga 4 mengenai sejauh mana persetujuan anda berkenaan penyataan-penyataan berikut yang menerangkan keadaan anda, di mana 1 adalah sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju dan 4 adalah sangat setuju. Setelah itu, kita beralih kepada penilaian kendiri. Penilaian kendiri, murid akan menulis kertas refleksi di hujung waktu pembelajaran sebagai maklum balas tentang penyampaian guru tersebut. Akhir sekali, masuk kepada fasa refleksi, di mana guru mengulas pencapaian murid berdasarkan borang penilaian yang mengandungi
aspek standard pembelajaran mengikut domain pembelajaran, psikomotor, kognitif dan juga efektif. Guru meminta murid mengemukakan refleksi pembelajaran secara bertulis berkaitan pelajaran hari ini. Sekian saja pembentangkan saya pada hari ini. Terima kasih.